Satu orang lelaki datang menjumpa Nabi. Dia beritahu, "Ya Rasulullah, ayam na'uni suwadi wa damamatu wajhi min dukhulil jannah." Wahai Rasulullah, adakah disebabkan oleh kehitaman aku, tidak cantiknya wajah aku ni, aku akan dihalang oleh Allah daripada masuk syurga? Nabi dengar. Satu orang sahabat yang begitu risaukan akhirat, apa yang Nabi kata? Nabi kata, "Wallahi nafsi biyadihi," demi yang jiwaku berada dalam genggaman, selagi mana kamu beriman kepada Allah. Apa Nabi kata? Selagi mana kamu beriman kepada Allah. Maksudnya selagi mana kamu yakin bahawa tiada Tuhan selain Allah. Maksudnya selagi mana kamu yakin tiada yang memberi, tiada yang dapat mengadakan apa-apa selain Allah, tiada siapa yang boleh bagi dan ambil selain Allah, tiada yang boleh buat apa-apa melainkan Allah. Selagi mana kamu letakkan sepenuh ketakwaan hanya kepada Allah, dan kamu yakin bahawa jalan aku yakni jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bawa kepada jalan kebaikan, yang bawa kepada keriaan, selagi itu kamu akan masuk syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sahabat tadi dia dengar dalam keadaan kegembiraan pada jiwa dia. Dia datang balik kepada Nabi. Dia kata, "Tapi ya Rasulullah, saya ni dah ada di Madinah ni 8 bulan, 9 bulan. Saya masuk meminang rumah orang ni, saya masuk meminang rumah orang ni, semua orang tolak pinangan saya. Semua orang tak nak kahwin dengan saya, tak handsome. Pak mentua ni tuan-tuan, dia tengok juga cantik mata memandang. Oh ni sebalik. Ini Allahu Akbar. Tengok pun astagfirullah. Bapak mentua bukan nak kahwin dengan dia, nak kahwin dengan anak dia, tapi dia masih lagi. Itu keadaan manusia melihat pada zahir kehidupan. Ya'lamuna zahiran min al-hayat ad-dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Ceritalah pasal dunia tentang mereka, pada mereka tentang dunia, semua mereka tahu. Tapi bila sampai pada keadaan akhirat, mereka lalai dengan Allah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah orang datang bertemu dengan dia, sama ada masalah dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam akan selesaikan ataupun Nabi akan mudahkan untuk diselesaikan masalah tadi. Sahabat tadi, Nabi tengok di kalangan para sahabat yang ada dekat situ, Nabi tanya, "Ada tak Amru bin Wahab kat sini? Ada tak Amru bin Wahab?" Sahabat Nabi yang lain kata, "Ya Rasulullah, Amru tak ada." Nabi tengok pada Sa'ad, Nabi kata, "Wahai Sa'ad." Sahabat tadi nama dia Sa'ad As-Salami Al-Aswad radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, "Sa'ad, kamu kenal Amru?" Saya kata, "Ya Rasulullah, saya kenal Amru." Nabi kata, "Kamu pergi rumah dia. Dia ada satu orang anak dia nama Atiqah, cantik, dan anak dia sangat taatkan Allah. Pergi masuk meminang anak Amru, bagi tahu kepada Amru yang aku kahwinkan anak kamu dengan kamu, wahai Sa'ad." Tuan-tuan, ini iman. Iman didengar oleh Nabi dalam keadaan kepercayaan dan keyakinan yang kesungguhan, yang sungguh-sungguh. Saat bangun, saat pergi dengan keyakinan pasti dia akan dapat kahwin dengan anak Amru bin Wahab. Tuan-tuan, sampai rumah Amru, pergi salam. Amru buka pintu. Amru tengok satu orang sahabat Nabi, Sa'ad datang. Ahlan wa sahlan, marhaban. Seronok eh? Tapi bila Sa'ad kata, "Wahai Amru, Nabi SAW kahwinkan aku dengan anak kamu." Allahu Akbar. "Kamu dengan anakku?" Amru kata, "Sa'ad, kau pergi dulu sini. Sa'ad, kau pergi dulu sini." Sa'ad pergi. Di saat Sa'ad radhiyallahu anhu pergi daripada rumah Amru untuk bertemu dengan Nabi, Atiqah turun. Atiqah kata, "Wahai ayah, ayah tak dengar apa yang dikatakan oleh Sa'ad tadi?" Sa'ad kata, "Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kahwinkan saya dengan dia." Sa'ad kata, "Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam." Tuan-tuan, satu orang sahabat yang ada kecintaan sepenuhnya terhadap Nabi dalam hati mereka ni, dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menggeletar lutut mereka ni.
Ayah tak takut ke sekiranya turun ayat Al-Quran yang bagi tahu tentang ayah tak nak dengar perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, lagi takut dia keluar rumah, dia kejar Sa'ad. Tuan-tuan, bila dia kejar Sa'ad dah sampai dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Sa'ad sampai pada Nabi, Nabi tanya, wahai Amru, kamu tolak pinangan aku? Amru kata, ya Rasulullah, aku terima pinangan ni wahai Rasulullah, kerana keinginan Allah dan Rasul diletakkan di depan. Mereka telah belakangkan keinginan mereka. Mereka belakangkan nafsu mereka. Mereka belakangkan apa yang dikehendaki oleh diri dan jiwa mereka untuk kedepankan keinginan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sanggup. Bila Sa'ad dengar yang Amru terima, Allah bertambah keyakinannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan agama ni. Sa'ad balik pusing kepada Nabi, kata, ya Rasulullah, tapi saya ni duit tak ada. Sa'ad datang kata, ya Rasulullah, aku tak ada duit nak beli mahar, mas kahwin, hadiah untuk isteri yang baru kahwin. Tuan Nabi sendiri pun tak ada duit. Kita kalau kita tak ada duit, ataupun duit kita cukup-cukup, kawan kita datang nak pinjam duit kita, tak ada. Tak ada penyelesaian. Tak ada pun mudahnya untuk selesaikan masalah dia. Terus kasih duit, bukan aku duit, bukan. Astagfirullah. Ya Allah. Sa'ad, bila kita macam tu kat Nabi kata, Sa'ad, kamu pergi rumah Abdul Rahman, kau minta sekian-sekian dia akan bagi. Kemudian kamu pergi minta pada Uthman Affan radhiyallahu anhu, dia akan bagi. Dan kamu pergi pada rumah yang seterusnya, rumah Ali radhiyallahu anhu, dia akan bagi. Tuan-tuan, Sa'ad pergi rumah semua tiga-tiga para sahabat tadi, dan semua mereka bagi duit. Dan Sa'ad sekarang ni dah ada duit untuk beli mas kahwin untuk isteri dia. Allah datangkan ujian pada Sa'ad. Apa yang Allah buat? Ketika mana Sa'ad pegang duit untuk beli hadiah mahar mas kahwin untuk isteri yang baru dia kahwin, yang belum dapat dia bersama lagi, yang belum dapat dia duduk sekali lagi dalam keadaan keinginan dia tadi untuk kahwin betul. Tapi sekarang ni tiba-tiba ada panggilan daripada satu orang sahabat, kata, wahai seluruh daripada askar-askar Allah, sekarang panggilan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, sekarang ada dua dibentangkan di depan. Ada dua keadaan dibentangkan di depannya. Yang pertama, dibentangkan di depannya keinginan dia untuk dipenuhi, untuk kahwin dengan Atiqah. Itu keinginan. Sekarang dibentangkan pula keinginan Allah untuk setiap jiwa keluar berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, datangkan Islam kepada dunia. Sekarang dua perkara dibentangkan. Apa yang Sa'ad pilih? Tuan-tuan, di saat-saat dengar panggilan jihad ni, tuan-tuan, riwayat yang lain kata Sa'ad pegang duit tadi, dalam keadaan Sa'ad tengok ke langit. Sa'ad kata apa? Sa'ad kata, wahai Allah, apa lagi untuk engkau yang patut aku lunaskan? Wahai Allah, apa lagi untuk engkau yang patut aku lunaskan? Daripada keinginan dia nak beli hadiah, mahar, mas kahwin untuk isteri dia, dia tukar. Dia beli kuda, dia beli tombak, dia beli baju besi yang tutup seluruh badan dia, dan dia masuk dalam barisan tentera Islam sehingga tak ada satu orang pun kenal dia. Dia tutup seluruh badan dia sehingga satu orang datang jumpa pada Ali radhiyallahu anhu, kata, wahai Ali, siapa tu, tak pernah pun kami nampak dia. Ali kata, mungkin satu orang daripada Basrah datang untuk bersama bantu agama ni, biarkan dia. Tuan-tuan, Nabi pun tak kenal tu Sa'ad. Dia pakai tutup terus daripada kepala sampai kaki, langsung tak nampak. Dia takut kalau Nabi nampak, Sa'ad, kamu datang untuk berjihad jalan Allah, kau bawa koin balik. Sa'ad takut Nabi suruh dia balik. Ini ikhlas yang dilahirkan oleh para sahabat. Mereka sembunyikan setiap daripada amalan mereka untuk semata-mata menggembirakan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan sekalian, Sa'ad bersama dengan tentera Islam berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam atas kuda dengan penuh gah,
Datang satu tombak hentam pada rusuk. Dia jatuh di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masa dia jatuh tu, dia pakai baju besi. Masa dia jatuh, tangan dia terselak. Nabi nampak hitam pada tangannya. Nabi berhenti, dia berpegang. Nabi tanya, "Wahai Sa'ad, kamu ke ni? Wahai Sa'ad, kamu ke ni?" Tuan Sa'ad pusing pada Nabi. Sa'ad kata, "Ya Rasulullah, saya Sa'ad." "Ya Rasulullah, saya Sa'ad ni, tuan-tuan." Berlinangan air mata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika medan jihad tadi. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata pada Sa'ad, Nabi kata, "Wahai Sa'ad, dah tak ada apa-apa lagi dah yang tinggal untuk kamu melainkan syurga. Wahai Sa'ad, dah tak ada apa-apa lagi dah yang tinggal kepada kamu melainkan syurga." Tuan-tuan, macam mana keadaan kita hari ini? Dalam keadaan tak ada janji syurga untuk kita, tapi kita hidup dengan tenang dalam dunia ini. Kita rasa nak amal perintah Allah, kita amal. Kita rasa nak buat dosa, kita buat. Kita rasa kita nak jauh lari daripada Allah, kita buat ikut suka keinginan kita. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiasa letakkan keinginan Allah di depan mereka. Untuk mereka kebelakangkan keinginan mereka, tekan jiwa mereka untuk datangkan kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Bila Nabi kata macam tu pada dia, "Wahai Sa'ad, tak ada apa-apa lagi dah yang tinggal untuk kamu melainkan syurga." Apa yang Sa'ad buat? Dia terus maju dalam medan jihad. Satu tombak datang menembusi badan. Satu tombak datang dan menembusi badan Sa'ad As-Salami Al-Aswad radhiyallahu anhu. Sa'ad jatuh dan Sa'ad telah syahid depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang yang tadi nak kahwin, satu orang tadi yang keinginan dia untuk bersama dengan isteri, belum sempat sentuh isteri dia, belum sempat bersama dengan isteri dia, belum sempat buat apa-apa pun dengan isteri dia, semata-mata untuk datang pada kerisauan agama, semata-mata untuk lihat kita semua hari ini dapat puasa, dapat sujud, sebut Allah dalam kehidupan kita, yang sedang kita abaikan nikmat agama ni. Mereka mati untuk ni. Tuan-tuan, Nabi tengok pada saat ketika selesai peperangan, Nabi menangis dengan tangisan yang begitu hebat. Kerinduan Nabi kepada Sa'ad As-Salami Al-Aswad radhiyallahu anhu. Nabi kata kepada dia, dalam keadaan Nabi angkat wajah, Nabi bersihkan pasir pada muka, linangan air mata Nabi membasahi janggut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang tengok Nabi menangis, sahabat turut menangis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Ma'ath ya barihak wa ahabbaka ila Allah wa rasuluh." Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada Sa'ad, "Ma'ath ya barihak." Alangkah wanginya bau kamu hari ini, wahai Sa'ad. Tuan pengantin wangi, pengantin wangi. Sepatutnya malam ni malam pertama dia dengan isteri dia. Sepatutnya inilah malam yang mana dilayan keinginan jiwa dia. Tetapi malam ni dia sedang berada terbujur kaku jenazah syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nabi kata, "Wanginya keadaan kamu, wahai Sa'ad. Wa ahabbaka ila Allah." Dan cintanya Allah, hawa rasuluh, dan rasulnya kepada kamu. Nabi menangis. Bila Nabi menangis, Nabi tanya, Nabi tengok pada Sa'ad. Nabi pandang ke langit. Nabi senyum. Nabi pandang balik Sa'ad. Nabi alihkan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu orang sahabat Abu Lubabah radhiyallahu anhu yang tengok keadaan. Abu Lubabah kata, "Wahai Rasulullah, saya tak pernah tengok kau buat ni pada siapa-siapa. Kenapa ni?" Nabi kata, "Demi Allah, ketika mana aku lihat ada jenazah Sa'ad As-Salami Al-Aswad, aku rindukan dia. Aku rindukan dia. Satu orang sahabat yang telah mati untuk agama, melunaskan keinginan Allah dan membelakangkan keinginan dia. Aku pandang ke langit, tatkala aku lihat roh Sa'ad terus dibawa ke haud. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, ma haud? Haud ni apa?" "Haud ialah telaga aku. Satu orang yang minum seteguk daripada airnya, akan hilanglah dahaga daripada seluruh kehidupannya." Nabi senyum.
Tengok bagaimana kemuliaan saat di saat kita hidup kat dunia ni. Allah muliakan dia dekat akhirat. Nabi tengok balik pada jenazah Sa'ad. Nabi palingkan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi kata, aku melihat bidadari-bidadari daripada syurga telah turun berkerumunan mengelilingi jenazah Sa'ad dalam keadaan salah seorang daripada bidadari tadi terselak betis. Aku ternampak dan aku palingkan wajah aku, kerana itu bukan milik aku, itu milik Sa'ad. Nabi kata, himpunkan seluruh harta Sa'ad, pergi ke rumah Amru bin Wahab, bagi tahu kepada Amru bin Wahab yang Allah Subhanahu wa taala telah bayar mas kahwin kepada Amru terhadap bidadari-bidadari syurga yang lebih baik dan cantik daripada anak kamu, wahai Amru. Tuan-tuan, mereka telah lunas janji mereka dengan Allah. Mereka telah balik pun kepada Allah. Di saat kita sekarang ni sedang ditipu dengan dunia ni, mereka telah dapat janji Allah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kata orang yang mati syahid tu mati. Bal ahya. Bahkan mereka hidup. Walakin la tash'urun. Tapi kamu semua tak sedar dengan kehidupan mereka ni. Kita tak sedar. Sebab kita hidup dan kita ni sedang ditipu dengan dunia. Tuan-tuan, kalau saya ambil kain ni, saya letak depan saya, apa yang saya nampak? Saya akan nampak kain ni. Saya tak nampak tuan-tuan semua depan saya. Tapi bila dialihkan kain ni daripada saya akan nampak tuan-tuan puan-puan di depan saya. Inilah keadaan dunia yang sedang dibentangkan di depan kita. Mata kita ditutup dengan dunia, sehingga kita tak nampak di belakang dunia ni ada akhirat yang sangat luas yang dibentangkan untuk kita. Sebab tu kita bermatian untuk dunia ni. Kita lupa kehidupan yang sebenar kita. Allahumma la aisha. Tidak ada kehidupan illa al-aishul akhirah, melainkan kehidupan akhirat.